So, nak mulakan ke? Boleh kot, Kak Nisa. Kita mulakan lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah dan rasa syukur Alhamdulillah dan rasa syukur dipanjatkan terhadap Ilahi kerana pada hari ini kita telah dipertemukan dalam sebuah diskusi ilmiah, iaitu perkongsian modul pembelajaran GeoGebra. Bersama saya adalah rakan-rakan sekolej, iaitu Mr. Chow, Madam Kang dan pembentang kita, iaitu Cik Jazwani. Kami mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih di atas peluang dan ruang untuk kami berkongsi serba sedikit pengetahuan yang ada. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cik Jazwani untuk berkongsi kaedah penggunaan perisian GeoGebra. Dipersilakan. Oh, double tadi. Okay, tak apa. Okay, so sekarang ni kalau boleh, sebelum saya mulakan, saya minta semua orang masuk site kami dulu lah. So sites.google.com/view/tssmast/home. So sebab dekat sini saya nak kita pergi ke GeoGebra Kasih dekat sini lah untuk cari website ni. Okay. So sekarang terima kasih saya ucapkan kepada semua pensyarah-pensyarah yang sudi join kami pada hari ini. So dalam tempoh sejam ni ada 5 benda yang kalau boleh saya nak share lah dengan semua pensyarah-pensyarah. So yang pertama sekali mengenai pengenalan. So kenapa kami memilih untuk menggunakan GeoGebra sebagai pengganti kepada kalkulator online yang lain. Dan yang kedua, macam mana contoh untuk kita gunakan dalam chapter function. Yang ketiga, dalam chapter inequalities, absolute values, apa command-command yang sesuai untuk inequalities dan absolute values. And then kita akan proceed pada yang SEM 2, vectors. So untuk vectors, dia lebih kepada 3D lah. So, macam mana kita nak mencuba untuk tengok dia secara 3 dimension, 3D. And then integration. So dalam integration pun, dalam calculation, macam mana nak cari area. Dan juga secara 3D, macam mana kita nak nampak volume. Okay, so yang pertama sekali, so kenapa kami berminat untuk menggunakan GeoGebra? So yang pertama sekali, kami dapat menghasilkan soalan sendiri dengan cepat, sangat cepat. Sebab bila kami type saja soalan tu, kami boleh terus dapat jawapan dia. Dan lepas tu nanti kita boleh duplicate untuk dapatkan ataupun memperbanyakkan soalan kita lah. So biasanya kalau macam saya dekat kelas saya akan buat aktiviti. So saya memerlukan lebih kurang macam 20 hingga 30 soalan sekaligus. So masa nak prepare tu memang banyak tengok buku lah. So tengok buku A, tengok buku B. So bila banyak sangat buku tu sometimes kita pun pening lah jawapan tu kat mana. So last kali bila guna calculator ni senang. Semua dah ada kat dalam tu. So saya boleh terus hasilkan soalan saya sendiri dengan cepat. And then pensyarah dapat memeriksa jawapan dengan mudah dan tepat sebab kita hanya key in je command tu, kita terus dapat periksa jawapan kita sama ada betul ataupun tidak. Sebab andai kata lah kita minta contoh kata lah inequalities kan. So inequalities untuk kita kira jawapan akhir kita tu, kita terpaksa buat real number line ataupun table of sign untuk dapatkan solution. Tapi bila kita type saja command kita dekat GeoGebra, kita boleh terus dapat answer kita berapa. So kita dapat cepat lah dan tepat of course. And then tajuk-tajuk yang lebih abstract, contohnya kepada topik vektor, sebab vektor ni topik yang agak abstract lah sebab dia melibatkan 3 dimension. So daripada kita bawa bahan-bahan bentuk mengajar yang berat dan banyak, so kita yang ni kita hanya boleh bawa handphone kita ataupun kita boleh bawa laptop kita. And then kita boleh terangkan dekat dia lah tajuk-tajuk yang abstract. So dia pun boleh cuba juga dekat kita dia sendirilah. So kita boleh cuba ramai-ramai and tajuk-tajuk yang abstract tu lebih mudah lah bila kita boleh menggunakan 3D graph. Sebab bila benda tu melibatkan 3D, guna handphone lagi mudah nak nampak lah. Okay, so satu lagi kenapa kami menggunakan GeoGebra.
Sebab kalau tengok kalkulator online yang lain, dia banyak sangat iklan. So selalunya dia akan ada pop up banyak lah kat bawah tu, pop up bawah. And then macam biasanya bila kita nak katalah integration, saya nak tukar kepada function, so saya terpaksa tukar kalkulator yang lain. Sebab dia tak ada kalkulator yang macam boleh combine semua dalam satu kan. So masa tu penat sikit lah. So saya rasa sebab tu lah saya seronok menggunakan GeoGebra, dan sebabkan saya seronok menggunakan GeoGebra, so masa tu rasa macam nak share dengan orang lah. So terhasil lah sesi perkongsian pada hari ini. Okay, so kita cuba dengan yang pertama terus lah. So ini untuk topik function. So dalam topik function ni, saya akan ajar macam mana nak lukis graf dulu, sebab ini yang paling basic lah. So macam mana kita nak lukis graf. Dan kemudiannya macam mana nak masukkan slider pada graf, dan macam mana nak cari point of intersection pada dua function. Okay, so ini adalah website untuk kita masuk. Kalau kata siapa-siapa yang masih belum dapat masuk GeoGebra lagi, so boleh buka website kat sini. So www.geogebra.org/kasih, ataupun siapa yang dah masuk site tu, so saya dah masukkan satu button untuk website, so boleh tengok dari situ terus lah. Next. Okay, so macam mana nak lukis graf, so saya tunjuk satu contoh lah. Okay, so contohnya kita nak lukis Y sama dengan, katalah eksponen kan, so kita buat E, and then kalau kita nak buat power, kita tekan shift and then 6, so akan jadi power. So ini adalah eksponen E equals to X tambah 1. So ini kita akan dapat graf dia lah. So misal kata tak suka warna hijau ni, nak tukar warna sikit dekat 3 button tu, kita boleh klik dekat 3 button tu, kita akan pergi dekat setting. So dekat setting, kita boleh pergi dekat color, and then kita boleh pilih warna yang kita nak lah. So masa ni boleh tukar lah jadi warna pink ke, warna merah ke, purple ke, so boleh tukar-tukar warna lah kat situ. Okay, so ini cara nak lukis graf, ataupun katalah nak buat square root kan. So kalau nak buat square root, kita pakai SQRT, square root, and then katalah X. So ini adalah square root of X lah. Okay, so kita boleh lukis graf. Okay, so yang kedua adalah slider. So slider tu adalah benda yang dekat sini. So kalau boleh tengok contoh yang saya buat, saya dah highlight dekat kotak tu. So kotak tu kita panggil sebagai slider lah. So kalau dekat sini slider dah ada 4 lah kiranya. So dia ada slider untuk H, ada untuk K, ada untuk E, ada untuk C jugalah. Okay, so macam mana kita nak hasilkan slider? Okay, yang ni kita cuba. So cara nak tulis slider, mula-mula sekali kita akan eja lah slider. Kemudian kita akan bukakan kurungan. So first kali yang kita akan masukkan adalah nilai minimum dulu. So ataupun nilai yang paling rendah lah untuk slider kita tu kita nak berapa. So contohnya kat sini saya buat 10, negatif 10 lah. So negatif 10. And then selepas minimum, dia mesti kena maksimum. So katalah 10. And then yang ketiga, dia adalah increment ataupun kenaikan. So kita tengoklah masa kita gerak tu kita nak dia naik berapa. So kalau 1 maksudnya kita akan start dengan kosong, bila kita gerak ke kanan dia akan naik 1, 2, 3. So nak kecilkan dia pun boleh juga lah, jadi 0.2 ke. So dia kecil sikit. Okay, so slider dah siap. So sekarang dekat sini kita tengok nama dia lah. So, nama dia adalah A. So katakanlah function kita adalah Y sama dengan AX tambah 1. Okay, so bila A kita kosong, kita akan dapat line Y sama dengan 1 lah, which is this one. So dekat slider ni kita boleh movekan lah. So ini cara untuk kita movekan dia, tarik je ke kiri, ke kanan. So kalau dah boleh buat slider, nanti kita boleh hasilkan applet. So dia macam kita bagi worksheet ni terus lah dekat student, dan student boleh try gerakkan slider tu sendiri. Sebenarnya menarik juga kalau kata kita ajar macam mana nak buat slider dekat student. So dia pun boleh cuba jugalah.
So slider tak semestinya buat satu, kalau nak buat dua pun tak jadi masalah. So katakanlah kita nak try untuk katakanlah square root kan. Okay, so katakan saya nak buat square root. So slider saya yang pertama, dia buat daripada negatif 10 sampai 10. And then slider saya yang kedua, and then function saya adalah y sama dengan square root. So dekat square root ni kita boleh letak lah, katalah saya nak letakkan ax tambah b contohnya. So dekat sini kita boleh tengok lah bila a kosong, b kosong, so kita dapat yang tu. And then kita tambahkan, so ini adalah graf untuk square root kita. Dan yang ni pun kita boleh main-main juga lah. So ini kalau kita nak bubuh dua, so of course lah kita boleh tambah, kita nak bubuh sampai 3 ke 4 ke, terulang lah. Nak bubuh berapa pun boleh. Okay, so ini untuk slider. Okay, so the next one. Yang ni macam mana kita nak cari point of intersection lah. Tak semestinya satu point of intersection, kalau kita nak buat 2 atau 3 pun boleh juga. Bergantung kepada function yang kita ada. So contohnya, okay. So katalah saya ada y sama dengan 2x tambah 3. Satu lagi katalah y sama dengan e kuasa x. Okey. Lepas tu kita nak cari point of intersection. Dekat sini kita boleh nampak kan ada dua tu. Tapi kalau kita nak tahu betul point dia berapa, kita eja lah intersect. And then kita ambil function yang dekat atas. So jangan lupa ambil yang ni lah function ni. F, G. So kita buat F, G. So nanti kita akan dapat akan tengok lah apa itu point of intersection dia. So kita akan dapat kat sini lah. Ini point of intersection dia. Ke. Okay. Right, so itu cara nak cari point of intersection. Okay. So sekarang the next one. So ini untuk inequalities dan absolute value juga lah. So inequalities dan absolute value. So command-command dia. So kita tengok contoh dulu macam mana kita nak buat. Contohnya dekat sini lah. So 2x tolak 3 perkali dengan x tambah 2 kurang dari 0. And then kita akan pakai command solve A. So command-command ni jangan risau. Nanti dekat website yang saya bagi tadi tu, dekat Google Site tu, kami akan masukkan satu buku dengan command-command dia sekali lah. So boleh tengok buku tu, memang kami dah tulis satu-satu lah. Yang ni intersection, yang ni apa-apa-apa, so dia dah ada dah. So boleh follow je command tu. So ini untuk macam introduction lah, macam mana nak guna. Okay, so and then kita akan pakai solve. So solve ni adalah command yang kita kena guna lah. Okay, so kita akan tulis dulu function kita. Okay, so contohnya dekat sini function kita adalah x perkali dengan x tolak 1. And then kita nakkan dia kurang daripada contohnya. Okay, lepas tu kita tulis kat sini solve. Kita tengoklah dia panggil apa kat sini. So kalau kat sini dia panggil A, maksudnya kita masukkan dekat sini lah solve A. And then kita tekan je enter. So kita akan terus dapat jawapan dia berapa. So anda kata macam tadi saya cakap kita nak buat banyak-banyak soalan kan. So kita klik yang ada triple dot dekat situ. So dekat situ ada duplicate. So kita boleh duplicate soalan and then kita ubah lah. Contohnya dekat sini x tambah 1. So enter. Lepas tu kita tekan solve. Solve P. So saya dapat jawapan yang kedua lah. So bila kita buat duplicate, ubah sikit. So kita boleh dapat buat soalan yang cepatnya lah. So hari tu saya test dalam 15 soalan sekejap je lah, dalam 2 minit, 3 minit saya test. So senang lah nak buat game ke apa ke sebab jawapan dah ada saya start dah. Okay, so ini untuk inequalities. So kita boleh cuba benda yang sama untuk absolute value lah. Tapi untuk absolute value kita nak simbol yang modulus tu kan. So kita kena pakai command yang lain. So command tu adalah ABS. Okay. Okay, so
kita tulis function tu apa. So ABS, bila kita buka je kurungan, kita akan terus berada dalam modulus tu. So lepas tu kita boleh pilih lah kita nak apa dalam tu. So contoh yang saya bagi tu X over X minus 1. So yang ni saya nak less than 2. Okay, enter. Lepas tu kita tekan solve. So kalau kat sini huruf A, kita akan tekan solve A dan kita akan terus dapat jawapan lah. So untuk siapa yang nak create lagi banyak soalan, kita boleh dah fikirkan dia, kita ubah lagi, kita lah sini X tolak 3 pula ke. Okay, lepas tu kita tekan solve B. So kita akan dapat jawapan yang berikutnya lah. So kita boleh buat dah fikir dan kita boleh memperbanyakkan soalan tu. Kalau nak buat darab dekat bawah ni, kita akan buat kurungan lah. Contohnya saya bagi satu lah. Misalnya kat bawah ni kita nak tambah satu lagi. Kita buat X kurungan X dot 1. Okay. And then solve C. Okay. So kita dapat jawapan yang ni pula lah. Okay. So inequality absolute value done. So sekarang kita boleh proceed kepada yang berikutnya lah. Vector. So sekejap saya tutup ni semua dulu. Okay, so untuk vectors, sebab tajuk vectors ni, kebanyakannya dia melibatkan 3 dimension. So nanti kita akan pilih 3D grafik lah. So nanti saya akan tunjuk lah macam mana kita nak pilih 3D grafik tu. So daripada situ, mudah untuk kita nampak apa itu beza antara point dan juga vektor. Sebab biasanya kalau student saya lah, student saya dia tak nampak pun apa beza antara point dan juga vektor. Sebab semua pun berada di dalam kurungan masing-masing. So dia tak nampak pun apa beza point dan vektor. So dia tak tekankan apa perbezaan dia. Okay. So kalau kita follow, kita tunjuk melalui GeoGebra, dia lebih mudah lah untuk kita explain. So ini adalah point, ini adalah vektor. So apa beza dia? Okay. So contohnya dekat sini. So ini adalah point dan juga vektor lah. So P tu adalah point saya. Dan ini adalah vektor saya ataupun position vektor lah untuk dia. So contohnya, kita cuba. Okay. So dekat sini, masa dekat GeoGebra Classic ni, kita akan pilih dekat sini lah. Kita ada 3D grafik kan. So kita klik dekat situ. So kita akan buka yang ni. 3D grafik sebab vektor dia melibatkan 3D. So kita kena pakai 3D grafik. Okay, so contohnya P sama dengan, bagilah 1, 3, 5. Okay, so itu adalah point P. Satu lagi P sama dengan, okay, 1, 3, 5. So sekarang kita boleh tanya lah, kalau kata student tu kita boleh tanya apa beza antara dua-dua ni. Okay, so sebenarnya kalau perhatikan, dia punya huruf berbeza kan. Satu tu saya pakai P yang huruf besar. Satu lagi saya pakai P yang huruf kecil. So bila P tu huruf besar, dia sebenarnya adalah point. Tapi bila kita pakai P yang huruf kecil, dia adalah vektor lah. So dari sini dia boleh nampak, kalau kata point, kita akan tulis dia sebagai sebelah-sebelah macam ni. So dalam kurungan macam tu, so kita dapat satu point macam ni. Kalau kata kita gunakan P yang huruf kecil, dia sebenarnya adalah vektor. So lepas ni, payahlah sikit student tu nak buat salah sebab dia sendiri pun nampak yang dia tulis tu adalah point ataupun vektor. Dan di sini pun dia boleh nampak kalau yang ni kita tulis secara horizontal, yang ini kita tulis secara vertikal lah. So ada dua benda yang berbeza dekat situ. Okay, so itu mengenai beza antara point dan juga vektor. So sekarang ni yang kedua. Okay, so yang kedua dia adalah parallel plane. So bila melibatkan plane, dua plane yang parallel, so bila kita nak terangkan tunjuk guna tangan je kan, kadang-kadang student tu tak nampak benda tu adalah parallel. So kalau kata kita guna 3D grafik, kita boleh pusingkan dia supaya student tu nampak yang kata dia memang adalah parallel to each other. Kalau perpendicular pun of course lah boleh guna contoh yang sama jugalah. Okay, so saya pilih dulu. Okay. Dekat sini jangan lupa 3D grafik. So katakanlah X tambah 2Y tambah Z sama dengan 2. Okay.
Satu lagi, X tambah 2Y tambah Z sama dengan 5. Contohnya. Okay, semuanya kita nak tunjukkan dia adalah parallel to each other. So, kita boleh gerak lah. So, sebab tu yang menarik mengenai GeoGebra ni, nanti kita boleh gerakkan dia. So, bila kita gerakkan tu, kita pusingkan sampai student tu nampak lah dia adalah parallel to each other. So, tengok student tu macam mana lah. Kalau saya macam ni, saya dah boleh nampak dia adalah parallel to each other. Tapi sebab dia very smooth kan, so kalau dia buat guna handphone, dia nampak sikit lah. So, pulang pada dia nak tengok dari segi tepi macam ni pun boleh. So, dia boleh nampak juga dia adalah parallel to each other. So, macam ni pun boleh nampak. Boleh pusing-pusing lah kiranya. Sebab dia 360 kan, so kita boleh pusing-pusing ikut suka kita lah. Okay, so itu adalah perpendicular vector. Okay, so satu lagi perpendicular line and plane. So macam mana kita nak tunjukkan dia adalah perpendicular line dengan plane. Okay, so contohnya dekat sini saya ada dua parallel plane tu kan. So biasanya kalau student saya dia macam payah nak nampak sikit. Kita ada satu normal yang normal dekat plane satu. Dia sebenarnya adalah parallel dengan plane 2 juga. Kiranya parallel dengan normal untuk plane 2. So kita boleh share satu normal yang sama lah. So sometimes dia tak nampak, so kita akan tulis masuk dalam ni lah. 1, 2, 1. 14. Salah. Okay, enter. Okay, so dekat sini masa kita pusing tu, kita boleh nampak lah dia orang share satu normal yang sama. Sebenarnya, kita boleh nampak, okay, kalau dekat sini kan, ini plane 1, ini plane 2, so kita ada satu normal ataupun satu vektor. Vektor ni dia adalah perpendicular dengan plane yang bawah dan dia juga perpendicular dengan plane yang atas. So kita boleh nampak clear sikit sebab kita ada something yang kita panggil sebagai 3D grafik lah. So kita boleh, kalau student tak nampak, boleh minta dia pusing-pusing lagi lah. So boleh have fun dekat dalam kelas juga, main-main sikit. Okay, so selain daripada ini, untuk vektor kita boleh extend banyak lagi lah. Nak cari dot product boleh, nak cari cross product boleh. So semua tu akan ada dalam buku tu nanti. Macam mana nak dapat 3D tu? Okay, so masa kita klik dekat GeoGebra tu, sekejap saya close yang ni. Okay, leave sekejap. Okay. Dekat sini, masa kita buka awal-awal website tu kan. Okay, so ini saya baru masuk GeoGebra Classic. So dekat GeoGebra Classic ni, kalau perasan dekat sebelah kanan ni, kita ada graphing, geometry, 3D graphic, and then ada CAS, kita ada spreadsheet, kita ada probability, and then download lah. Okay, so dekat sini kita boleh pilih lah 3D graphic. So kita klik je. Kita klik, sepatutnya dia kena keluar something ada 3 dimension lah. So kalau dah keluar dah ni, maksudnya successfully. Kalau tak jumpa juga, kita boleh klik dekat sebelah kanan ni. Atas kanan tu dia ada macam 3 titik tu kan. So boleh klik dekat situ. And then kita boleh pergi dekat perspective. And then kita cari 3D grafik. So yang tu pun boleh jugalah. So satu, masa awal-awal kita buka, kita pilih. Ataupun kita tekan dekat 3 ni, 3 garis yang sebelah kanan kita tu. So bila kita klik dekat situ, kita pergi dekat perspektif and kita ambil lah untuk 3D grafik. So sepatutnya bila kita dah klik, benda ni akan keluar lah. Kalau kata dia tak keluar, besar kemungkinan tak klik. Okay, so ini untuk, okay, dapat. Good. Okay, so let us proceed to the next one. Okay, so tadi untuk vector. So sekarang ni untuk tajuk integration lah. So ini tajuk SEM 2 tapi sebab kami rasa integration ni macam sangat menarik juga lah. So we try to introduce integration as well lah. Okay, so mari kita tengok macam mana nak cari area dengan volume. So saya fokus kepada area dengan volume. Tapi sebenarnya kalau tak nak cari area dengan volume, sekadar nak integrate biasa pun boleh. Dia kalau dia ada dua variable, ada variable X, ada variable Y, and then kita nak integrate terhadap X ataupun Y, salah satu pun boleh juga. Mana pun boleh. So dia powerful tau. Calculator ni memang boleh integrate macam-macam lah. Bagi je. Okay, so next. Ini contoh macam mana nak cari area lah.
So saya akan masukkan command. So command yang kita guna kalau kita nak cari area. So kita akan masukkan command dia. Command dia adalah integral. So cara yang sama macam kita nak cari area, integrate function apa, and then kita akan masukkan lower limit and upper limit. So untuk yang ni saya lukis x tolak 3. So lower limit saya 3, upper limit saya 6. So bila saya buat soalan, saya dah boleh dapat jawapan saya lah, 4.5. Okay, so kalau kata saya just nak function dia saja, saya nak bila integrate atau apa, then saya akan buang lah upper limit dengan lower limit. So bila saya buang, apa yang akan keluar adalah basic dia lah. Maksudnya general solution dia berapa. Okay, so mari kita tengok contoh. Okay. Right. So untuk yang area ni kita boleh pilih graphing saja pun dah okay sebab area melibatkan 2 dimension saja. So graphing je pun dah okay. So kita buat integral. So tengoklah kita nak function apa. Contohnya yang kuasa x daripada 2 sampai 5. Okay. So ini adalah dia punya graf dia lah. Kalau tak nampak kita kecil-kecil-kecil-kecilkan. Oh sampai terkeluar dah. Tak nampak dah. Buat besar sangat kot saya pilih. Sekejap lah, saya kecilkan nombor dia sikit. Katakanlah 2.5. Okay, so kecil sikit. Kecil sangat Okay, so ini contoh dia punya graf dia lah. So yang ni kalau kita nak save pun boleh, kita boleh download image and then kita boleh masukkan dekat kita punya slide pun boleh. Ataupun dalam nota student pun kita boleh masukkan juga. So ini kalau kita nak kira siap-siap lah, kalau kita tak nak kira siap-siap, kita tulis je integral, so katalah function dia adalah x kuasa 2. So tekan enter dan ini adalah jawapan dia lah, 1/3 x kuasa 3. Tapi ini function senang je lah. Boleh pilih-pilih lah, kita nak integrate function apa. So yang ni boleh tukar-tukar lah function. Kalau nak area antara dua function pun boleh juga, area between kan. So kita letak integral between. So kita boleh tulis lah kita nak function apa. So contohnya saya nak sin x and then saya nak cos x. So daripada 0 sampai pi ke? Okay, saya tutup lah ni. Tak nampak, okay. So, ini adalah lukisan kita lah. So, ini adalah area di antara sin dan juga cos. So, andai kata jawapan dia kat sini adalah negatif, dia sepatutnya masa dia baca tu, dia akan baca upper minus lower. So, kalau negatif mungkin kita tersalah lah. Siapa lower dia. Tapi kalau kita sekadar nak area je, okey je. Positif ataupun negatif, nanti letak modulus kan. Okay, so ini untuk area. So saya proceed kepada yang lagi satu, which is volume. So volume ni selalunya dia agak abstract sikit sebab dia melibatkan 3D. Okay, volume. Okay, so ini contoh volume lah. So ini yang saya dah lukis ni. So saya menggunakan function x kuasa 2. So lepas tu saya rotate dia, buat rotation 360. Axis of rotation dia adalah x-axis. So kita boleh pilih lah kita nak x-axis ataupun y-axis. So yang tu nanti kita akan pilih kemudian lah. Okay, so jom kita cuba. Oh by the way, disebabkan ini adalah volume dia ada axis of rotation kan. So dia bukan benda yang 2D lah, dia benda yang 3D, 3 dimension. So kita kena pilih 3D grafik, baru kita akan nampak dia punya volume tu. Andai kata kita pilih 2D grafik, biasanya kita tak nampak lah volume tu dia pusing macam mana. Okay, so command dia kita akan start dengan function dulu. Kita nak function apa? So contohnya function, saya pilih x kuasa 2 dulu. Macam lower limit dan juga upper limit dia lah. Ini adalah function. Lepas tu baru kita akan lukis
volume dia. So untuk volume kita kena pakai surface. So surface yang ini tadi kita define dia sebagai fx. So kita akan masukkan fx and then kita tulis lah kita nak berapa degree kan. So yang ni biasanya 360. So kita akan tulis 360. Kita nak buat degree kan. So kalau degree dia ada command extra sikit. Kalau macam ni je 360 nak letak degree, kita kena tekan yang ALT, yang alternate tu, lepas tu O. So alternate O, so kita akan dapat degree lah. So 360 degree. And then kita kena nyatakan lah axis of rotation kita apa. So contohnya dekat sini saya tukar kepada x-axis. Axis of rotation dia x-axis. So ini graf yang kita dapat lah. So lepas tu kita boleh pusing-pusing. So kita boleh tengok lah ini adalah graf dia. Setelah kita pusing 360. Sebab biasanya kalau macam student saya dia tak faham bila kita pusing tu apa yang kita maksudkan dengan pusing. So biasanya saya tunjuk ini adalah y sama dengan x square. So bila saya pusing 360, saya turun ke bawah. So graf tu daripada lekuk macam ni dia boleh pusing ke bawah tu lah. Sebab tu dia bentuk dia macam tu, dia akan pusing macam tu. So selain daripada x-axis, kita boleh guna function yang sama tapi kita lukis untuk y-axis. So buat yang sama, surface A, so 360, degree alternate O, tapi kali ni saya masukkan y-axis. Okay, kalau tak dapat sebab saya tak delete yang ni. Okay. Oh, tak define. Oh, salah function Sekejap Ni bukan A, tadi kita panggil fx. Patutlah. Okay, betul. Right, so ini adalah fx kita lah. So kita boleh tunjuk dekat dia. Ada beza bila kita ada x-axis sebagai axis of rotation ataupun y-axis sebagai axis of rotation. So tadi adalah x, so sekarang adalah y lah, bentuk dia macam ni sikit. Cantik sikit lah, bawah tu macam curve sikit. Ini lagi sekali, kalau kata nak tukar warna, kita boleh pergi dekat 3 titik dekat situ. And then kita boleh pergi dekat setting. So misal kata macam allergic dengan warna purple, boleh tukar lah. So nak warna hijau. Hijau ke terang sikit ke. And then apa lagi, pink ke. Boleh jugalah. Boleh pilih lah ikut kita nak warna apa. Sini. Dan tarik-tarik je mouse kita. Okay. So itu untuk konten. So harap-harap saya tak ajar laju sangat lah. Ataupun saya tak share laju sangat. Harap-harap lah. So ini first time lah untuk kami guna StreamYard untuk online. Kalau ada apa-apa yang tak clear ke, ada apa-apa yang tak faham ke, minta inform lah. So kita ada Telegram group. So boleh join Telegram group. Kita boleh discuss sama-sama. Kalau ada benda apa-apa yang tak faham, so kita boleh discuss, kita boleh cari sama-sama lah untuk permasalahan tu, apa problem semua lah. Okay, so saya nak minta tolong isikan borang feedback kami sekejap Okay, so ini adalah untuk borang maklum balas. So ini untuk borang feedback, yang sebelah kiri adalah borang feedback. Sebelah kanan tu in case siapa-siapa yang masih belum masuk modul pengajaran GeoGebra kami. So itu Google Site yang kami dah bina lah untuk site modul tu. So nanti dekat site tu, selepas ni saya akan masukkan modul yang kami dah bina. So kami buat untuk beberapa chapter, by chapter lah kiranya. So kalau kata dia more towards SM lah sebab kebanyakan kami ahli SM. So kami buat ikut chapter SM. So SM 015 lah. So ada chapter 1, chapter 2, chapter 3 dan seterusnya. So nanti kita boleh tengok sama dekat site tu. Kalau ada apa-apa yang ekstra ataupun ada apa-apa cadangan penambahbaikan, nak tambah chapter lagi ke, ada soalan lagi apa-apa ke, so boleh tanya dekat Telegram kita lah. So kalau boleh minta scan untuk bagi feedback. Hari ni session hari okey ke, tak okey ke, kalau rasa macam tak clear ke apa ke, minta bagi tahu lah. Kalau tak clear sangat, mohon maaf lah. First time lah juga. Okay, so tanpa membawa masa, saya paskan kepada kawan saya lah
Okay, so terima kasih untuk semua yang sudi hadir dalam perkongsian kami pada hari ini. So kalau boleh nak minta untuk maklum balas sebarang apa-apa benda yang kami boleh improve lah. Sebab baru kan first time semua, so nak tahu jugalah maklum balas daripada rakan-rakan pensyarah yang lain, anything that can be improved. So terima kasih banyak-banyak sebab join. uh, Kalau apa tadi animasi so kalau nak animasi tu nanti kita discuss untuk buat slot yang kedua pula. So nanti boleh contact nanti kita discuss untuk buat slot yang kedua pula. So mohon dekat site, dekat Google Site saya dah update lah. So, saya dah publish yang bersama-sama dengan buku modul tu sekali. So kalau rasa macam ada apa-apa yang tak faham ke, ada apa-apa masalah ke, boleh ajukan dekat grup Telegram tu nanti lah. So nanti apa-apa kita discuss kat grup Telegram. So terima kasih semua kerana sudi meluangkan masa. So kita jumpa lagi di lain masa, di lain hari. So terima kasih banyak-banyak. Bye.